Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir rabbi bil khair. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu i'tika fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan kuliah sementara kita nak menunggu waktu berbuka puasa dengan kisah para nabi dan para rasul. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung siri yang terakhir untuk kisah Nabi Musa. Kita dah masuk kali kedua dan hari ini merupakan kali ketiga untuk kita cerita tentang Nabi Musa, yang mana Allah sebut kisah Nabi Musa ini, nama Nabi Musa ini di dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Jadi panjang kisah berkaitan dengan Nabi Musa ini. Dan hari ini insya-Allah kita akan tamatkan bahagian kisah Nabi Musa. Kita berhenti dahulu pada waktu selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Bani Israel daripada dikejar oleh tentera-tentera Nabi Musa. Apabila tentera-tentera Fir'aun, apabila Fir'aun ini mengarahkan untuk dibunuhnya Nabi Musa, maka Allah arahkan, wahai Musa, keluarlah daripada bumi Mesir itu bersama dengan pengikut-pengikut kamu untuk ke satu tempat yang tanah yang telah dijanjikan. Tanah itu di mana, tuan-tuan? Di Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa apabila waktu itu di belakangnya adalah tentera-tentera Fir'aun dan di hadapannya adalah laut. Allah arahkan, wahai Musa, ketukkan, lemparkan kamu punya tongkat, kemudian laut terbelah, tuan-tuan. Laut terbelah ini termasuklah dengan isi-isi yang berada di dalam laut tersebut. Allah asingkan. Maksudnya bukan air sahaja. Kalau kita bayangkan laut terbelah, kita akan bayangkan ada ikan-ikan yang akan bergelimpangan, ada udang, ketam dan sebagainya yang akan mati disebabkan tak dapat air. Tapi Allah asingkan keseluruhannya dan laluan itu selamat untuk dilalui oleh Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Kemudian apa yang berlaku? Selamat sahaja Bani Israel dan juga Nabi Musa melepasi laut tersebut. Allah arahkan, wahai laut, tutup. Maksudnya tutup kembali pada keadaan sedia kala. Maka ramailah tentera-tentera Fir'aun, termasuklah dengan Fir'aun sekali mati lemas. Mati lemas dalam keadaan ketika itu Fir'aun beriman dengan Nabi Musa dan juga Tuhan Bani Israel. Tapi semuanya tinggallah hanya ucapan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup pintu taubat buat Fir'aun buat selama-lamanya. Kemudian selepas selamat daripada bencana ujian dikejar oleh tentera Fir'aun, akhirnya orang-orang Bani Israel dan juga Nabi Musa selamat. Selamat kemudian ke mana, tuan-tuan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran, wajawazna bi Bani Israel bah. Selepas Allah selamatkan Bani Israel daripada tenggelam ataupun daripada laut tersebut, mereka berjalan sampai melewati satu kaum. Sampai satu kaum, tuan-tuan, mereka berjalan ni ke mana? Untuk menuju di satu kawasan tanah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
buat orang-orang Bani Israel. Kemudian mereka sampai di satu kampung. Ada satu kaum yang yakfu ala asnam. Mereka sembah berhala. Mereka sembah berhala. Hari ini kita nak tengok macam mana perwatakan Bani Israel yang sebenarnya. Zaman nenek moyang mereka, ragam mereka bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan lihat dan kita akan kupas satu persatu, di mana mereka nampak satu kaum yang menyembah berhala. Mereka kata apa kepada Nabi Musa? Ya Musa, ij'al lana ilahan, buatkan kami satu Tuhan, kama lahum ahliha, seperti Tuhan-Tuhan mereka. Nampak tak tuan? Kalau kita perasan, mereka baru terlepas daripada bala. Apa itu bala dia? Bala daripada Fir'aun. Kemudian mereka lihat mukjizat. Mereka melintasi laut, di mana Allah belah laut tersebut. Mereka boleh lintas dalam keadaan selamat. Baru tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam, mereka nampak ada satu kaum sembah berhala. Mereka kata apa? Wahai Musa, ij'al lana ilahan, buatkan kami satu patung seperti patung orang yang menyembah berhala tersebut. Pelik betul tuan-tuan. Sebab apa? Mereka dah beriman asalnya. Mereka memang pengikut Nabi Musa. Baru beberapa, tak sampai tenggelam matahari, Allah selamatkan mereka. Tiba-tiba mereka minta kepada Musa untuk buat satu patung, nak sembah patung tersebut. Lalu Nabi Musa jawab kepada mereka, antum qaumun jahilun, kamu ini semua terlalu jahil. Terlalu jahil. Allah baru tunjukkan kamu sesuatu, iaitu mukjizat, pertolongan daripada Allah. Dan sekarang kamu nak ajak aku sekali bersama dengan Bani Israel syirik kepada Allah. Antum qaumun jahilun, kamu ini memang jahil lah. Susah nak berhadapan dengan orang-orang Bani Israel, di mana Nabi Musa sangat kecewa kepada mereka. Lalu Nabi Musa berjalan dengan kaumnya di padang pasir, satu padang pasir, untuk pergi ke tanah yang telah dijanjikan. Bila lalu dekat tempat padang pasir ini tuan-tuan, kepanasan dia, maka Bani Israel ini mengadu, wahai Musa, ni panaslah, tak larat nak jalan, boleh tak minta doa kepada Tuhan kamu? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan. Allah beri pertolongan apa? Wazallalna alaikum ghamam. Allah beri mereka ini perlindungan dengan Allah berikan awan kepada mereka. Bani Israel ni, punyalah Bani Israel ni tuan-tuan, dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka panas, Allah datangkan awan untuk melindungi mereka sepanjang perjalanan, supaya redup keadaan mereka. Tidak cukup dengan itu tuan-tuan, Allah berikan mereka wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Allah berikan mereka ini makanan daripada manna wa salwa. Manna ni gandum, salwa ni adalah burung tuan-tuan. Burung maksudnya ada tepung, ada gandum dan ada juga daging burung, di mana Allah berikan kepada mereka. Maksudnya perjalanan mereka itu dilindungi daripada panas terik mentari, dan juga tak payah nak masak-masak. Allah berikan mereka makanan daripada gandum yang Allah datangkan daripada syurga kepada mereka. Kemudian mereka haus. Mereka minta kepada Allah untuk nak dapatkan air. Kemudian Allah arahkan, wahai Musa, ketuk tongkat kamu kepada batu tersebut, irti bi asaqal hajar. Ketuk tongkat kamu dan muncullah daripada batu yang tersebut 12 mata air tuan-tuan. Semua dapat minum. Apa lagi? Mereka minta redup sebab panas, Allah tolong mereka. Mereka minta makan dan minum, Allah bagi makan. Mereka haus, Allah bagi minum. Ya Musa, lan nasbiru ta'amin wahid. Apa dia tuan-tuan? Allah bagi,
Allah rakamkan perangai orang-orang Bani Israel. Mereka kata, wahai Musa, tak laratlah nak makan makanan yang sama hari-hari. Tak larat nak makan makanan yang sama, iaitu gandum dan juga burung. Tak larat kami nak makan. Boleh tak minta makanan yang lain ke? Nak minta nasi kandar ke, nak minta KFC ke. Tak naklah hari-hari makanan yang sama. Kemudian Nabi Musa, kalau kamu nak lebih, balik semula ke Mesir. Nabi Musa dah geram dah. Nabi Musa kata dengan Bani Israel, kalau kamu nak makan, nak berlebih-lebihan, kamu tak nak susah, kamu balik semula ke Mesir. Sebab apa? Kamu kena sabar. Kita kena sabar sebab kita nak pergi dekat tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Di mana? Di Palestin, iaitu Baitul Maqdis. Sabar. Wahai Musa, menghadap Allah. Kemudian Allah beritahu kepada Musa, Nabi Musa pinta pada Allah untuk diturunkan peraturan. Sebab zaman itu tuan-tuan, syariat belum ada lagi. Maksudnya hanya cukup kita yakin bahawa Allah adalah Tuhan, sembah Allah, tapi tak ada syariat lagi. Maksudnya tak ada nak bayar zakat, tak ada peraturan, tak ada apa-apa lagi syariat. Kemudian Nabi Musa minta, wahai Allah, berikanlah peraturan kepada Bani Israel ini. Sebab tengok dah bercelaru sangat mereka ni, maka nak minta kepada Allah peraturan. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, wahai Musa, jumpa dengan aku. Berjumpa dengan aku. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, wahai Harun, jaga kaum ini. Aku nak pergi menghadap Allah selama 30 malam. Sebenarnya 40 malam. Nanti kita tengok sebab apa jadi 40 malam. Asalnya 30 malam sahaja. Siangnya, pada siang hari Nabi Musa akan berpuasa. Nabi Musa akan berpuasa sebab apa? Mungkin ini adalah salah satu tarbiyah, uzlah Nabi Musa untuk nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ke-30, Nabi Musa rasa mulut dia berbau. Orang puasa tuan-tuan, mulut berbau. Dan esoknya Nabi Musa tak berpuasa. Nabi Musa tak berpuasa. Sebab apa? Dengan niat, kalau nak berjumpa dengan Allah, nanti mulut berbau. Jadi dia tak berpuasa pada keesokan harinya. Kemudian Allah bertanya kepada Musa, wahai Musa, kenapa kamu tak berpuasa? Wahai Allah, sesungguhnya aku nak menahan diri aku daripada nafas aku ini jadi berbau bila aku menghadap kamu, wahai Allah. Dan ketika itulah Allah berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya bau nafas orang yang berpuasa ini, bau dia itu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Nabi Musa sambung lagi tuan-tuan, 10 hari lagi, jadilah 40 hari. Apa yang berlaku kepada Bani Israel? Mereka dengar bahawa sesungguhnya Nabi Musa janji 30 hari je. 30 hari. Mereka kata, kalaulah Musa tak balik dalam tempoh 30 hari yang dinyatakan, maka Nabi Musa ini adalah penipu. Macam tu saja mereka bagi syarat kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa kata 30 hari. Maka Nabi Musa sambung berpuasa selama 10 hari, jadilah 40 hari. Hari ke-30 tu, orang-orang Bani Israel tunggu Nabi Musa. Nabi Musa tak muncul-muncul lagi. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang bernama Samiri, tuan-tuan. Bernama Samiri. Dia ini datang kepada kaum Bani Israel. Dia adalah kalangan Bani Israel. Dia kata, sesungguhnya Musa ini dah menipu kita. Dah menipu kita dan meninggalkan kita di sini. Allah beritahu siap-siap kepada Nabi Musa tentang apa yang berlaku kepada kaum mereka. Bahawa sesungguhnya, wahai Musa, nanti kalau kamu balik kepada kaum kamu, kamu akan lihat sesungguhnya di kalangan kaum kamu ini, mereka membuat satu perkara kesalahan yang melanggar akidah mereka. Kemudian apa yang berlaku? Samiri ini suruh Bani Israel ini kumpulkan emas. Sebab waktu mereka lari
daripada tentera-tentera Firaun. Mereka ini, Bani Israel ni adalah hamba untuk orang-orang Qibti di Mesir. Jadi mereka nak lari itu, perangai orang Bani Israel ini, mereka curi dulu harta-harta majikan mereka. Maksudnya kalau mereka dapat capai emas sikit ke, kotak emas sikit ke, mereka ambil, simpan dan sebagainya. Tiba-tiba Samiri ni kata, wahai Bani Israel, himpunkan emas, kemudian leburkan emas. Sebab waktu aku nak melintas, waktu dia nak melintas daripada, nak menyelamatkan diri daripada tentera Firaun, di tengah-tengah laut itu aku melintas, aku telah mendapatkan hikmah daripada malaikat dan juga titisan-titisan ilmu daripada malaikat. Dia cakap macam tu. Maka aku dapat melihat sesuatu benda yang kamu tidak dapat melihat. Dan hari ini kita kena buat sesuatu, leburkan emas ini. Kemudian Samiri ini tempa emas tu tuan-tuan, untuk dijadikan berhala daripada anak lembu. Maksudnya dia buat seekor lembu. Lembu yang dia buat ni tuan-tuan, kalau anginlah bertiup lalu masuk ke dalam hidung lembu tu, rongga tu, dia tempa, boleh mengeluarkan bunyi seperti seekor lembu. Kita tengok berhala hari ni pun tak secanggih macam tu tuan-tuan. Maksudnya berhala-berhala yang ada, tak ada boleh mengeluarkan bunyi dan sebagainya. Berhala yang Samiri ni buat, boleh keluarkan bunyi. Maksudnya kalau angin tu masuk daripada hidung, keluar daripada belakang, akan keluar bunyi, iaitu bunyi anak lembu. Jadi bila dah buat lembu tersebut daripada emas, ditempa, kemudian diarahkan kepada orang-orang Bani Israel untuk sembah patung tersebut. Dia kata sembah patung tersebut, nanti Musa kalau balik, pasti dia akan kata, inilah Tuhan yang patut kita sembah. Hebat kamu Samiri, sebab kamu dah buat dahulu. Jadi orang-orang yang berada bersama dengan dia, Bani Israel ini, sembah berhala tersebut. Dan pada ketika itu Nabi Musa kembali semula ke kaum dia. Nabi Musa terkejut kerana kesalahan yang mereka buat ini adalah syirik kepada Allah, menduakan Allah. Mereka bukan berbuat dosa, tapi mereka menduakan Allah. Nabi Musa marah, datang kepada Nabi Harun, cekak leher Nabi Harun. Dia kata apa? Dia kata, kenapa kamu tak halang apa yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh Bani Israel ini? Kemudian Nabi Harun berkata, wahai Musa, sesungguhnya bukan aku tidak mahu menghalang mereka. Ketika itu yang betul-betul beriman, tak ikut sembah berhala tersebut, lebih kurang dalam 70 orang lebih sahaja. Sedangkan Bani Israel yang dibawa keluar itu adalah ratusan ribu orang daripada Bani Israel. Jadi aku tak naklah Bani Israel ini berpecah kepada dua kumpulan. Maka aku tunggu kamu pulang untuk kita perbaiki mereka, jadi ada satu kumpulan sahaja, tidak berpecah dan sebagainya. Dan ketika itulah Nabi Musa tengok keadaan tersebut, dia kata betul juga apa yang dikatakan oleh Nabi Harun tersebut. Lalu Samiri ni kata, wahai Samiri, Nabi Musa bertanya kepada Samiri, apa yang kamu lakukan ini? Kemudian Samiri kata, ini adalah lembu yang aku buat, dan tengoklah bahawa sesungguhnya aku telah mendapatkan satu pengajaran ilmu daripada malaikat. Ada riwayat kata bahawa sesungguhnya Samiri ini Dajjal. Sebab nanti kita akan tengok kisah Samiri ni tamat dekat sini saja. Kemudian dia berlalu pergi meninggalkan Bani Israel. Iblis tak akan meninggalkan Samiri. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini adalah aset. Samiri ini adalah aset kepada Iblis untuk nak menyesatkan manusia-manusia yang akan datang. Ada riwayat bagi tahu Samiri ini adalah Dajjal, tapi tak apalah. Semua riwayat itu ditulis, kita mengambil keputusan, tak kata dia salah dan tak kata dia betul. Maksudnya kita berada di pihak yang di tengah-tengah. Kemudian apa yang berlaku? Musa berkata kepada Samiri, Samiri, fa innalaka hayati, aku bersumpah wahai Samiri,
keluarlah wahai kamu, atakula la bisa, kamu tidak akan dapat bercakap kecuali perkataan la bisas, iaitu aku, jangan sentuh aku. Maksudnya Samiri ni tak boleh berkata dengan perkataan lain. Kalau dia nak cakap pun dia kata jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Itu saja perkataan yang boleh disebut oleh Samiri. Kemudian dia berlalu pergilah. Tamat kisah Samiri tadi. Kemudian Nabi Musa ambil lembu tersebut, anak lembu tu dibawa, dihancurkan, kemudian dilemparkan ke dalam laut. Lalu Nabi Musa kata kepada kaum dia, sesungguhnya kamu ini semuanya adalah zalim. Zalim terhadap diri kamu, maka bertaubatlah kepada Allah, tuan-tuan. Taubat syariat Nabi Musa pada ketika itu, kenapa? Kena faqtulu anfusakum, kena bunuh diri, tuan-tuan. Kita lah kalau kita nak bertaubat, cukup kita beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, semayang taubat. Cukup kita isytiharkan bahawa ya Allah, aku bertaubat, istighfar banyak-banyak. Tapi Nabi Musa bagi tahu kepada kaum dia, untuk nak bertaubat kena bunuh diri. Bunuh diri, maksudnya bunuh diri, sebahagiannya buat syariat tersebut, bunuh diri, dan ada sebahagiannya tak buat. Ada sebahagiannya tak buat. Jumpa dengan Nabi Musa, wahai Musa, boleh tak, ini kesalahan pertama, boleh tak nak minta lebih kurang ke, dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa bawa pergi pengikut-pengikut dia yang tidak menyembah berhala tersebut di Bukit Tur Sina, bermunajat kepada Allah untuk Allah ampunkan mereka. Yang beriman tadi lebih kurang 70 lebih sahaja, mereka bersumpah. Dan 70 orang ni pula, bila dah bermunajat tu, dia kata dengan Nabi Musa, dia pun dah ragu-ragu. Dia kata, wahai Musa, kami tak dapat melihat Allah, jadi kami susah nak beriman kepada Tuhan yang kamu ajarkan ni. Aku nak lihat dulu Allah ni dekat mana dan sebagainya. Kemudian ada riwayat bagi tahu, keluar halilintar, sambar mereka ini sampai mati. Kemudian Allah berikan mereka nyawa kembali. Tuan-tuan jangan pelik pula dengan saya cerita macam pelik. Ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, yang dinyatakan peristiwa tersebut. Allah kembalikan nyawa mereka dan Allah ampunkan mereka. Nabi Musa jumpa kaum dia yang tadi tak nak beriman ni, untuk nak diberikan syariat kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Taurat ini turun dengan sekali terus. Sekali. Berbeza dengan Al-Quran, turun secara berperingkat-peringkat. Kadang-kadang 10 ayat, kadang-kadang 3 ayat, kadang-kadang satu surah pendek. Ada masa sambungan surah yang bulan lepas. Begitu penurunan Al-Quran zaman Rasulullah SAW. Tapi bila tengok kisah Nabi Musa, Allah bagi seketul Taurat kepada Nabi Musa untuk diberikan syariat kepada Bani Israel. Tengok lagi sekali, tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel ni daripada zaman dulu lagi Allah dah manjakan mereka sangat. Sangat dimanjakan Bani Israel ini, dan sangat mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi mereka ini tidak bersyukur. Tidak bersyukur, malah menjadi satu kaum yang sifatnya sentiasa mempertikaikan, mempersoalkan Allah. Apa yang berlaku apabila Nabi Musa nak berikan mereka syariat, mereka kata kepada Musa, esoklah. Esoklah, tak pun minggu depanlah, nantilah. Bertangguh-tangguh sikap Bani Israel ini, sampailah Allah sendiri. Allah jawab sendiri kepada Bani Israel, wa iz akhazna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Allah bagi tahu, Allah letakkan Bukit Tur Sina ini di atas kepala kamu. Sekarang kalau kamu tak terima syariat ini, aku hempaskan Bukit Tur Sina ni ke atas kamu keseluruhannya. Punyalah Allah sampai nak kena ugut, tuan-tuan, sampai nak kena ugut. Dan akhirnya Bani Israel ini terima syariat tersebut. Dalam syariat tersebut juga disebutkan supaya mereka pergi
pergi menuju ke Baitul Maqdis, iaitu tanah yang telah Allah Subhanahu Taala janjikan kepada mereka. Ya Musa, kami bukan tak nak pergi. Di sana ada kaum yang kasar. Orang-orang Bani Israel ni kata, kami bukan tak nak pergi, wahai Musa. Tahu tak, dekat sana tu Baitul Maqdis ada kaum yang kasar. Mereka ini sangat ganas dan sebagainya. Kami nak pergi, tapi kalau mereka keluar, kami pergi. Kalau mereka ada, kami tak nak pergi. Duduk di Baitul Maqdis, tanah yang dijanjikan. Kemudian Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata kepada kaum dia, Allah dah janji dah, kalau kita masuk sahaja ke tanah yang dijanjikan itu, maka kitalah yang akan jadi penduduk di situ, dan Allah akan pasti memenangkan kita. Ini adalah janji Allah. Mungkin akan bertarung sedikit dan Allah akan menangkan. Apa yang mereka jawab, tuan-tuan? Mereka kata, ya Musa, idhab anta wa rabbuk faqatila inna nahnu qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, berperanglah kamu dengan Tuhan kamu. Cukuplah kamu dengan Tuhan kamu je berperang, dah selesai nanti barulah kami datang. Sebab apa? Sebab inna nahnu qaidun. Kami penat, kami nak berehat, kami tak nak pergi bersama dengan kamu. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Inilah ayat waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak perang Uhud. Dalam peperangan Uhud, Nabi tanya dengan pandangan sahabat-sahabat. Nabi tanya Abu Bakar, Nabi tanya dengan Umar, lalu Nabi tanya lagi, seolah-olah Nabi nak satu kaum ini bangun, iaitu daripada Ansar. Yang jawab bangun tu semua daripada Muhajirin. Ansar ini bangun, dia kata, ya Rasulullah, kami akan tetap berperang bersama dengan kamu, dan kami tak akan ucap kepada kamu seperti ucapan yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Inilah ucapan dia, tuan-tuan. Maksudnya, sahabat ni tadi daripada Ansar, dia kata, wahai Rasulullah, kami tak akan kata kepada Nabi kami seperti apa yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi mereka. Iaitu apa? Pergilah, berperanglah kamu dengan Tuhan kamu, kami tidak akan ikut bersama dengan kamu, wahai Musa. Nampak, tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Bani Israel ini. Dan Nabi Musa minta pada Allah, wahai Allah, aku nak berlepas diri dan pisahkanlah aku daripada kaumku ini. Kedegilan Bani Israel ini, tuan-tuan, yang mana kita akan lihat nanti Nabi Musa meneruskan perjalanan. Nabi Musa nampak Baitul Maqdis, tapi Nabi Musa tak sempat pun masuk ke dalam Baitul Maqdis. Tuan-tuan masih tertanya-tanya apa yang berlaku kepada Bani Israel ini yang ditinggalkan di situ. InsyaAllah esok kita akan lihat ada satu Nabi yang berjaya membawa Bani Israel ini masuk ke Baitul Maqdis, Palestin, tuan-tuan. Kita akan tengok Nabi mana. Kita dah tak ikut aturan dah. Kita dah tak ikut dah aturan lepas Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kita akan tengok esok Nabi manalah yang berjaya membawa kaum Bani Israel ini, yang penuh dengan rungutan, banyak sangat cerewetnya Bani Israel ini. Kita akan tengok pada pertemuan esok. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Tamat kisah Nabi Musa. InsyaAllah esok kita akan sambung Nabi yang seterusnya, yang baik datang dari Allah. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga asbab kita mendengar kisah sirah para Nabi dan para Rasul, Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para Nabi dan para Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.